Nafsu amarah akan main, dia kata, weh Pak Long, takkan nak buat keluar zakat ut. Duit tu baru dapat, baik hampir beli rokok dan hil 2 kata lepas dia kata. Maka tu siapa? Raja buat nafsu. Nafsu Allah jadikan apa? Untuk halang nafsu amarah ini. Allah jadikan dia untuk halang manusia dari buat kerja baik. Kita nak semayang, nafsu akan kacau. Pak Long, jangan semayang Pak Long, relax dulu. Tengok dulu drama. Wrestling ni bukan main seminggu sekali ya. Dia akan main ajak kita buat untuk kita apa? Jauh daripada buat amalan. Tuan-tuan nak sedekah, ingat nafsu nak bagi ya? Tak percaya tuan-tuan balik lagi tengok kalau ada tahu ni anak sahabat-sahabat mak Hafiz ada. Apa kita try nak bagi duit kat depa tengok tuan-tuan berani. Tak percaya buat keluar duit tuan-tuan, cuba tengok waktu nak bagi tu nafsu kata bagi ke tak payah. Confirm nafsu kata apa? Tak payah nak bagilah. Kecil-kecil mana boleh pegang duit banyak-banyak. Nafsu ajak tuan-tuan. Bagi berapa banyak, kalau nak bagi RM1 sudah. Kesian kat mereka pegang duit banyak lagi, tak payahlah. Tu kerja buat nafsu. Maka kalau kita orang yang cerdik, kata Nabi, orang yang cerdik akan sentiasa lawan hawa nafsu mereka. Kalau nafsu kata jangan bagi, tuan-tuan seluk poket lepas ni bagi kunci motor tu. Tu kira Power Rangers tuan-tuan. Tak ada kunci motor, bagi kunci kereta tak apa. Nanti Mak Tafi ni akan buat jualan kereta besar-besaran. Sebab apa? Malam ni ramai sangat bagi kunci motor. Maka kita jangan ikut nafsu untuk mana menghalang daripada kerja buat kita dalam bentuk pertanian ke, perikanan ke, ibadah kerja harian ke, dan termasuk dalam perkara-perkara maksiat. Maka kita tunaikan hak yang kita kena keluar. Kalau kita buat tanam padi, maka kita kena faham 1/10. Saya yakin tuan-tuan semua dah tahu dah. Hasil tuai terus buat keluar, jangan simpan sebab apa nafsu akan main kacau. Abu Saleh tadi seorang pemuda bila mana dia berlalu, dia bermusafir. Tuan-tuan, kalau bermusafir pada zaman dulu kita kena faham bukan macam sekarang. Musafir sekarang naik kereta senang tuan-tuan. Ada R&R, boleh bubuh macam-macam. Kalau musafir zaman dulu, dia pula orang yang susah, tidak ada pengangkutan unta ke keldai ke tak ada. Kalau pergi di Mesir sekarang tuan-tuan, cuba tengok orang-orang susah ada keldai. Dia ada kuda, dia ada unta. Tapi orang susah zaman dulu betul-betul susah, tidak ada kenderaan langsung. Hatta Abu Saleh ini bila mana dia bermusafir hanya berjalan kaki. Maka kita kena faham bila berjalan kaki tidak boleh bawa bekalan yang banyak. Berjalan kaki habis kuat dia pegang lah. Mata tengok cerita Piramli, dia bawa apa bu? 74 belalang, dia bawa apa? Dia bawa kayu, bawa ikat lah. Dalam bekas sikit. Dalam tu lah ada pakaian selai dua, dalam tu ada sedikit makanan. Maka ditakdirkan bila mana Abu Saleh ini berjalan, dalam keadaan perjalanannya itu sudah habis bekalan. Tak ada dah bekalan. Maka dia ni seorang yang cukup jaga benda yang haram, yang halal dia cukup jaga. Dia takkan makan benda yang haram masuk dalam sebagai darah daging, dia tak buat. Tapi bila mana dia berjalan dalam keadaan yang terlalu lapar, 2-3 hari dah tak makan, tiba-tiba dia jalan di sebatang sungai, nampak sebiji apple. Nampak sebiji apple dan dia tanpa cakap banyak ambil apple tu dan terus makan. Pada bila dia makan pada gigitan yang pertama, dia mula terfikir. Dia dah telan dah gigitan pertama bang. Dia mula fikir yang aku makan ni harta siapa dia ni? Harta siapa yang aku makan ni? Aku risau. Dia kata, kalaulah Tuhan dia tak izinkan, maka aku dah makan satu benda yang menjadikan darah daging aku hasil dari perbuatan yang haram. Allah Rabbi tuan-tuan, punya jaga apple tu dah lalu ikut sungai dah. Kalau ikut hukum, dia makan tak ada masalah dah. Sebab apa? Kalau tidak buah tu akan rosak. Maka boleh dia ambil. Ada yang membenarkan, dahul yang membenarkan, maka boleh dah waktu tu dia makan. Tapi tengok orang yang jaga benda makruh pun dia tak mau, apatah lagi haram. Maka dia mula fikir, dia kata aku mesti cari tuan pemilik kepada kebun apple ni. Aku mesti minta maaf pada dia. Kalau tidak aku risau aku menjadi bahan bakar dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berjalan tuan-tuan berhari-hari cari pada pemilik kebun tu. Maka di penghujung sungai dia jumpa satu kebun yang mana buahnya sama yang dia makan sebelum ini. Dia bertemu pada pemilik kebun. Dia kata, wahai orang tua,
Aku nak minta maaf sebab apa? Aku dah termakan buah kamu. Aku dah termakan buah apple kamu yang hanyut di sebatang sungai, dan aku yakin inilah apple kamu. Maka orang tua tadi bila jumpa dengan Abu Saleh, dia kata, aku tak pernah jumpa lagi pemuda macam ni. Dalam hati dia mula main, aku tak pernah jumpa lagi seorang pemuda yang sebaik ini. Maka ada baiknya aku memuji dia. Orang tua tadi dah lah kawan tu main minta maaf tuan-tuan, nak uji pula. Kita cuba bayang, kita makan buah-buah orang. Tadi nak main sini kita lalu tuan-tuan, tengok buah pelam dia nampak kemas sangat. Duk rasa tak ambil, rasa rugi tuan-tuan. Makan-makan papak rasa sedap, balas lagi sebiji pun dalam motor. Lah baru kita sedap, sekali lagi kita pergi minta maaf. Pergi depan rumah ketuk, Assalamualaikum Pak Long, saya minta maaf nak tadi termakan buah biji. Jadi saya nak minta maaf lah. Kalau yang ni lah kisah yang tadi Abu Saleh dia minta maaf. Orang tua tadi kata apa? Boleh aku maaf dengan 2 syarat. Yang pertama, hang mesti kena kerja dengan aku 2 tahun. Tu dia tuan-tuan. Termakan sebiji buah apple ya. Kena kerja 2 tahun. Kena berkhidmat jadi khadam dia 2 tahun tuan-tuan tanpa gaji. Kita boleh bayang tak termakan buah orang sebiji. Jadi minta maaf kat dia, Pak Long minta maaf Nano. Kira halal lah, adik-beradik. Dia main kata, boleh hang kerja aku datang, kita punggai selipar tuan-tuan. Haram bu. Esok ni bukan takak pi balas sebiji lagi, tebang pokok tu, ambil hang, tertekuk piang. Hak tengok kalau kata orang yang beriman tadi ni, disuruh bekerja 2 tahun. Suruh kerja 2 tahun. Syarat ni kalau ikut memang tak masuk akal. Tapi kalau kata orang yang beriman, dia risau benda yang masuk tadi, walaupun hanya sebiji apple, takut jadi darah daging yang menjadi benda yang layak masuk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia kata, aku setuju walaupun kena kerja 2 tahun. Habis 2 tahun, dia pergi jumpa lagi orang tua ni, kata aku lanjut lagi 2 tahun. Allahu Akbar tuan-tuan, 4 tahun kena kerja, boleh bayar tanpa gaji pula tu. Kita pergi runggai pokok habis, buah luruh terlegerah. Bubuh racun tu, perang bagi mampu fikir hang kata, oi suruh aku kerja 4 tahun kendara sebiji je pun. Tapi dia beriman dan dia jaga betul-betul amanah pekerjaan dia. Jaga sungguh hingga kan 4 tahun tadi, buah yang tumbuh hasil daripada jagaan dia luar biasa tuan-tuan, sedangkan tak dapat gaji. Upah dia apa? Sebiji apple tu kan. Maka bila dah selesai tadi 4 tahun dia berkhidmat dengan orang tua tadi, dia datang jumpa, wahai orang tua, aku dah selesai dengan syarat yang pertama yang kamu berikan, maka aku minta kau tolonglah halalkan makanan yang aku dah makan tadi. Maka kata apa? Orang tua tadi kata apa? Dia kata, wahai pemuda, aku nak halalkan pada kamu ni boleh, tapi dengan syarat yang kedua kamu mesti patuh. Hang mesti menikah dengan anak aku. Hang mesti menikah dengan anak aku. Tuan-tuan, syarat yang kedua, makan buah orang bagi menikah. Balong-balong mau menikah 2 balong. Saya kalau tanya saya nak, tapi lambat lagi kot. Bukan apa, bini tak apa nak clear tengok. Walaupun bini mengaji azhar, tapi tanya bab nikah 2, ni garang juga. Pak Long saya tanya jujur, isteri duduk belakang, siapa yang sini nak nikah 2? Senyum jadi dah, mereka tak nampak belakang. Yang orang Abu Saleh tadi dia pergi jumpa syarat yang kedua apa? Kena menikah dengan anak dia. Kena menikah dengan anak. Maka apa kata Abu Saleh? Dia kata, tak apalah, kalau aku kena menikah dengan anak kamu pun, kalau untuk menghalalkan makanan yang aku dah makan tadi, maka aku setuju. Tapi orang tua ni kata apa? Anak aku bukan macam orang lain. Anak aku ini dalam keadaan terlalu banyak kekurangan pada dia. Yang pertama, dia anak aku ini dalam keadaan matanya buta. Allahu Rabbi tuan-tuan, mata buta. Nak buat bini jenuh. Sayang buat layak sikit, dia pipuh belacan mampu tuan-tuan. Lepas tu dia orang tua ni kata lagi, anak aku bukan sekadar buta, malahan dia ini pekak. Allah tuan-tuan dah, kalau buta kita boleh duduk sembang lagi. Sayang dia dengar juga. Ni pekak pula tuan-tuan, nak buat apa? Pi depan dia tengok keling keluar. Tengok keling dia nak keling kita, tak boleh apa, tak boleh tuan-tuan.
Maka bila kata syarat yang kedua pun dah jam dah kawan. Dia kata tak apa, bisa pekak pun tak apa. Maka dia kata syarat yang ketiga, anak aku ni bukan sekadar pekak, malahan dia bisu. Subhanallah tuan-tuan. Komplit 3. Pekak, bisu dengan buta. Tuan-tuan, berapa ramai yang kat sini berani tuan-tuan? Pipi merisik tuan-tuan, tengok dia ni buta, kita kadang-kadang dah balik tuan-tuan. Tengok dia pekak dah balik tuan-tuan, tak tengok dah pada agama. Tapi Abu Saleh tadi, dia menerima, dia kata walaupun pekak, bisu dan buta, aku terima. Sebab apa? Sebab risau hasil yang masuk sebagai darah daging, benda yang haram. Maka dia kata aku terima walaupun dia ni bisu. Kita ni tuan-tuan sengau pun tak mau dah tuan-tuan. Anak mai abang mak berkenan lah kat perempuan tu pergi berisik siap. Mak ni pergi berisik bawa cincin siap. Pergi tengok anak dara tu, dia pergi parti tengok nama apa. Senyap tak abang, bagus kita nak dara ni balu sungguh. Lah kira jadilah kata kira mai ni kita meminang tu maklum kan nak bagi cincin ni. Maklum ni pun ambil cincin pergi sumbat, yang dia pun angkat jari. Kawan ni pergi sumbat cincin silap masuk jari, buat masuk jari tengah. Anak dara ni angkat pela dia hebat. Maklum hilap nyari, bukan nyari nu, nyari ni. Maklum tu tarik cincin balik terus tuan-tuan. Kita kalau takat mudarat tu pun kita dah tak mau. Tapi yang pemuda tadi dah dicerita macam tu pun tetap dia terima. Sebab apa? Dia nak benda yang masuk, semua benda yang halal. Allah Rabbi tuan-tuan. Maka dipendekkan cerita. Bila mana dia terima semua syarat, dinikahkan dia. Bila dinikahkan dia pergi bertemu dengan isteri dia. Dia memang diketuk pintu. Dia melakukan adat yang diajar dalam Islam. Dia ketuk pintu, dia bagi salam. Walaupun dia tahu hakikat yang di dalam itu isterinya buta, pekak, tak dengar dia bagi salam. Tapi itulah adat. Kita tuan-tuan malam pertama apa ramai ketuk pintu bagi salam tuan-tuan. Terpa londeh habis dia pergi. Tapi ini adat dalam Islam dia buat. Bila dibuka pintu tuan-tuan, seorang perempuan yang lengkap tubuh badannya, yang mana cukup sempurna anggota panca inderanya, mulutnya boleh bercakap, telinganya boleh mendengar, matanya boleh melihat. Maka dipendekkan cerita, bila dia tengok tu dia terus lari berjumpa dengan bapa mertua dia. Dia kata, wahai ayah, siapakah perempuan tadi? Kamu kata dia lumpuh, dia ini buta, dia pekak, dia bisu. Tapi yang dia ada dalam itu ada seorang perempuan yang cukup cantik yang belum pernah aku tengok. Allah Rabbi. Maka kata si ayah tadi, itulah isteri kamu, matanya buta. Sebab apa? Tidak pernah melihat pada perkara mungkar. Telinganya pekak sebab tidak pernah dengar pada benda yang mungkar. Mulutnya bisu sebab apa? Tidak pernah bercakap pada perkara yang haram, tidak pernah mengumpat, tidak pernah fitnah. Tangan dan kakinya lumpuh. Sebab apa? Sebab mana pada tangan dan kaki ini tidak pernah sampai pada tempat mungkar. Subhanallah tuan-tuan. Maka tuan-tuan, berapa ramai kita jaga, cuba kita muhasabah tuan-tuan. Mudah-mudahan ada keberkatan. Kita jaga, cek balik pertanian kita, cek balik kerja buat kita. Mudah-mudahan dalam kerja buat kita tadi, kita betul-betul berpandukan pada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dah buat ni, kita mudah-mudahan dikira sebagai ibadah insya-Allah. Jadi dah rasa mungkin sekadar ni dari kalam tazkirah kita pada malam ni. Mudah minta maaf sebab mengambil masa hampir 45 minit. Jadi insya-Allah kita akan teruskan. Kita akan teruskan dengan khasidah. Kita akan ambil lebih kurang 15 minit ke 20 minit. Tuan-tuan jangan kalut nak balik. Jangan kalut balik tuan-tuan, duk sat. Mudah-mudahan bila kita menyebut dan berselawat memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi satu wasilah untuk kita terima syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak apa tuan-tuan, agak tak larat lena pun tak apa, tak ada masalah. Tapi biar kita berada dalam majlis mudah-mudahan. Dan serahkan balik majlis, mudah-mudahan ada keberkatan pertemuan kita yang baik daripada Allah. Untuk atas kedoain pada ilmu sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa zawjatihi wa dhurriyyatihi. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه. وينال البركة كل
من صلى عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى
لنا